Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Keluang, Johor atas pertuduhan membunuh bekas tunangnya pada 10 April lalu. Bagaimanapun tertuduh Muhammad Irsyahuddin alias Nasruddin, 23 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Tertuduh didakwa membunuh Nur Syafiqah Ahmad Ismail, 20 tahun, dengan menikam mangsa di perkarangan parkir motosikal di Pasaraya Econsave, Keluang pada 5.45 petang. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Mahkamah bagaimanapun menetapkan 26 Mei untuk sebutan semula kes. Kesilapan teknik lah, saya mengakui, itu diangkat. Ini maksudnya jangan angkat saya punya sebab memang sudah kan. Syarikat terletak di Taman Sri Manja, Petaling Jaya dikesan terus berdegil apabila masih menjual kartridge pencetak pelbagai jenama berisi dakwat tiruan secara besar-besaran. Serbuan di dua premis syarikat itu pada 10 pagi turut dirampas produk tiruan terbabit bernilai RM740,000. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Selangor, Abdul Rosiq Yaakob memaklumkan demikian hasil pemeriksaan turut ditemui 1,500 kartridge pencetak yang belum sempat dipasarkan. Kes disiasat mengikut Akta Perihal Dagangan 2012 kerana mengedar barangan tiruan dan sabit kesalahan setiap unit kartridge yang dirampas akan dikenakan denda RM500,000 maksimum atau 3 tahun penjara. Setelah 45 minit kejar-mengejar, suspek Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan kerana menyamun kedai serbaneka 24 jam dalam serbuan di Bandaran Berjaya, Jalan Padang, Kota Kinabalu, Sabah. Dalam operasi khas Ahad lalu, remaja terbabit turut dikesan mengetuai 14 rakan sebaya, termasuk 5 gadis belasan tahun melakukan jenayah terbabit. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner M. Chandra, memaklumkan demikian dan pihaknya turut menemui pisau, telefon bimbit dan sebatang besi paip dipercayai digunakan ketika menyamun. Kes disiasat mengikut Seksyen 395/397 Kanun Keseksaan. M. Chandra ditemui pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Hadir sama Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Kota Kinabalu, Deputi Superintendent Kalsum Idris. Dua orang lelaki telah masuk ke dalam 7-Eleven dan berpura-pura membeli air minuman dan mengambil coklat, dan semasa membayar dia telah mengacukan pisau dan telah meminta mengeluarkan semua duit yang ada dalam cash register. Actually dalam cash register tu ada lebih daripada RM38. Seminit sebelum tu dia baru simpan di bawah. Kalau tidak, jumlah dia adalah lebih daripada itu. ...153 kenderaan mewah termasuk motosikal berkuasa tinggi yang diklonkan dan menggunakan cukai jalan palsu dirampas, membabitkan nilai keseluruhan RM13 juta di Terengganu. Susulan itu seramai 10 orang iaitu 3 individu di Terengganu dan 7 di Johor yang dipercayai ahli sindiket turut ditahan. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Ismail Ahmad berkata, semua kenderaan terbabit dipercayai diseludup dari negara jiran dan diklonkan menggunakan nombor pendaftaran sama dengan kenderaan asal. Kenderaan itu yang dikategorikan kenderaan lusuh di negara asal dan dijual dengan harga 3 kali lebih murah daripada harga pasaran. Kita akan teruskan di antara pihak SPRM dan juga JPJ. Dan kenderaan yang disita ini antara lain terdiri daripada kereta-kereta BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Mini Cooper, Volkswagen dan juga Volvo. Jadi kita yakin kenderaan ini sebenarnya diseludup dari negara-negara jiran secara tidak sah. Dan mereka kebanyakannya menggunakan kereta-kereta kelon. Ya, dia menggunakan kereta-kereta kelon
sebagai ataupun kereta-kereta yang sudah sedia ada yang sedang berada di negara kita dan sama ada dia klonkan nombor tu. Kita nak minta kerjasama orang ramai supaya mana-mana orang ramai yang memiliki kenderaan yang diklonkan ini, tolong beri kerjasama untuk menyerahkan kenderaan-kenderaan ini kepada pihak SPRM ataupun kepada pihak JPJ. Taktik sindiket penyeludupan untuk menyembunyikan rokok haram pelbagai jenama dengan menyewa premis tumpas. Apabila unit pencegah penyeludupan UPP Kelantan menahan mereka dalam serbuan di 2 premis di Kampung Paya Senang berhampiran Jalan Teleport. Serbuan jam 11.30 pagi itu, UPP menemui 40,000 karton rokok dianggarkan bernilai lebih RM5 juta dipercayai untuk diedarkan di pasaran negeri itu. Komander UPP Kelantan, Rusli Karim berkata, rokok terbabit dibawa masuk dari Pantai Barat melalui Lebuh Raya Timur Barat, Jalan Gua Musang, Kuala Krai serta Lebuh Raya Pantai Timur. Modus operandi penyeludup itu adalah membawa masuk rokok berkenaan ke Kelantan menggunakan lori atau van sebelum menyimpannya di stor terbabit. Penulis blog Alvin Tan kembali mencetuskan kontroversi apabila memuat naik video di Facebook miliknya memaparkan tindakannya melaungkan azan dengan alunan tersendiri sambil bermain alat muzik. Video berdurasi 2 minit 50 saat itu bertajuk Muslim Call to Prayer, azan dikecam orang ramai termasuk bukan Islam. Alvin dalam keadaan separuh bogel kelihatan terhibur melaungkan azan sambil bermain instrumen muzik berkenaan. Sebelum ini, Alvin Tan pernah berdepan tuduhan menghasut di Facebook berhubung kandungan gambar dan komen yang mengandungi logo halal dan ayat berbaur hasutan. Kelantan yang pernah diserbu pihak berkuasa sebelum ini kerana menyediakan shisha kepada pelanggan dikesan aktif semula sejak awal tahun ini. Dalam operasi bersepadu turut dirampas 27 botol shisha bernilai RM7,000 dan 1 set karaoke. Setiausaha Majlis Daerah Ketereh, Tengku Syarifuddin Tengku Syahbudin berkata, ketika serbuan terdapat 2 pelajar lelaki berusia 15 dan 16 tahun sedang menghisap shisha. Kompaun RM500 dikenakan kepada premis itu kerana melanggar syarat lesen mengikut Seksyen 109 dan 107 /2 Akta Kerajaan Tempatan /Akta 171. Syarat lesen. Dan kita juga telah keluarkan 2 notis, iaitu dari segi pelanggaran lesen premis dan juga pelanggaran dari segi undang-undang aurat. Dan operasi semalam kita bermula pada jam 8 malam sehingga pada jam 2 pagi. Dan daripada selain daripada kompaun dan notis itu, kita juga buat rampasan sebanyak 20 balang shisha dan juga satu karaoke set. Isteri kepada vokalis kumpulan Wings Awi iaitu Rozana Misbon terpaksa memberikan keterangan di kandang saksi selepas Mahkamah Magistrate Ampang Jaya pada Rabu menolak permohonannya memberi keterangan menerusi sidang video dari luar mahkamah terhadap perbicaraan penyanyi itu. Permohonan itu antara lain didakwa sengaja mendatangkan kecederaan ke atas dirinya tahun lalu. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan Rozana selaku pengadu kes berkenaan untuk memberikan keterangannya bagi mengelakkan dia memandang Awi yang duduk di kandang tertuduh. Pada prosiding sebelum ini, Rozana selaku saksi utama mendakwa takut dan tidak selesa untuk memberi keterangan dari kandang saksi terutama di hadapan Awi. Awi atau nama sebenarnya Ahmad Azhar Othman, 47 tahun, dilihat tenang mendengar keterangan isterinya itu. Siasatan jenayah narkotik dan rombak pada 23/4 2015 jam lebih kurang 1.30 di satu rumah kediaman lah. Rampasan yang kita buat dalam kes ini, kita telah berjaya merampas beberapa jenis dadah. Kalau kat sini kita tengok, kita berjaya
merampas 23 ketulan mampat kaki ganja yang seberat lebih kurang 22.193 kg, 3,000 biji pil ekstasi, 10.2 gram ketamin, satu pucuk pistol, jenis Browning yang berisi 12 butir peluru, dan juga peluru hidup sebanyak 40 butir. Okey. Dan catatan yang saya katakan tadi di bawah seksyen-seksyen yang berkaitan. Jadi serbuan ini adalah hasil maklumat yang kita terima oleh pihak polis daripada orang awam pada 22 hari bulan. Kurang sebelah pagi kita terima maklumat dan kita membuat titipan dan kita membuat serbuan pada 23 malam, 1.30 lebih kurang. Okey, daripada rampasan yang kita buat ni, kita tafsirkan lebih kurang 123,560 ikut harga dia punya dadah ni Okey. Dan daripada pemeriksaan ini kita membuat satu tangkapan seorang lelaki Melayu berumur 38 tahun. Dan ketika kejadian itu hanya beliau seorang saja di rumah. Dan saya juga ceritalah, saya tak maklumkan dia maklumat penuh dulu kerana kita masih lagi membuat follow up untuk menangkap yang lain lagi yang kita rasa kita boleh dapat lah. Jadi untuk makluman juga suspek ni baru saja orang kata dibebaskan daripada penjara bersabit dengan kes dadah juga seksyen 39B, tapi telah di-reduce lah pada 39A, di mana telah dikenakan hukuman selama 6 tahun dan 10 sebatan.